Dan kita ingin membawakan kepada anda, ini berkenaan dengan satu perkembangan sebuah keluarga yang dijangkiti COVID-19 ini. Tular di media sosial baru-baru ini video mereka sekeluarga, gambar mereka sekeluarga. Bagaimanapun mereka telah pun sembuh dan kita ingin bersama dengan ibu dan bapanya yang telah pun berada bersama dengan kita di talian video pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapanya berada di sana dan anak-anak juga berada di belakang ya? Ya. Encik Samsu Ambia Ismail, bapa dan Puan Mazrina Muhammad Zaki, isterinya. Saya. Boleh angkat tanganlah seorang-seorang. Yang kat belakang tu siapa kalau nak perkenalkan? Erika, kalau angkat tangan kalau. Kak Long. Iman dengan Dido. Okey. Ni Dina. Okey. Elisha dan juga Erina. Saya difahamkan Encik Samsu juga adalah petugas kesihatan ya? Ya, saya bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Intan. Jadi bagaimana sebenarnya, sedikitlah kalau nak berkongsi, mungkin juga untuk pengalaman dan juga pengetahuan penonton di Malaysia hari ini, bagaimana sebenarnya satu keluarga dijangkiti dan bagaimana proses sehinggalah keluar kesemuanya? Ya, saya bekerja di Jabatan Kecemasan. Dan jadi dalam line of duty ni, dalam semasa bertugas ni, ialah masa tu tengah hangat kes COVID. Saya ingat dalam 10 atau 11 bulan 3 itu tengah hangat, tapi kita tak ada kes lagi di Teluk Intan. Dan saya tiba-tiba jatuh sakit. Saya jatuh sakit dikala tidak ada kes positif. Jadi kita tak boleh buat test untuk COVID lah. So bila saya balik ke rumah macam biasa, saya kerja macam biasa, anak sulung saya jatuh sakit. Yang agak teruk jugalah. Perlu dihantar ke hospital 2 malam turut-turut. Okey. Lepas tu hari berikutnya diikuti oleh isteri dan juga anak-anak saya yang lain lah. So saya ada terasa something yang tidak ni lah, agak pelik berlaku pada keluarga saya. Saya risau kan, memang dalam kepala saya COVID lah masa tu COVID, tapi mana nanti ada kes lagi. Jadi saya cuma buat ujian darah untuk takut ada denggi. Masa tu pun ada kes denggi. So lepas tu muncul satu kes di hospital saya lah, satu kes COVID dilaporkan. So jadi kita yang duduk frontline ni kena saring, dan saringan pertama tu melibatkan saya ingat dalam 20 orang, 8 orang positif. Tapi saya negatif pada peringkat awalnya. Tapi keadaan saya makin teruk dan keluarga saya pun demam lagi. So ada satu ketika lepas 2 hari selepas test pertama saya itu, saya betul-betul teruk. Saya ingatkan saya dah, itu hari terakhir saya lah. Jadi saya terpaksa pergi ke hospital pada malam tu juga untuk melakukan saringan kali kedua. Saringan kali kedua saya ingat hari Sabtu pada 21 bulan 3 dan saya disahkan positif hari berikutnya 20 bulan. Semasa menghantar saya tu, dia ambil saya ke Ipoh, saya arahkan, dan isteri saya, keluarga saya diarahkan buat saringan kerana saya dah ada kontak rapat dengan isteri saya dan anak-anak juga. So mereka keesokan harinya pun telah positif COVID-19. Dan kami bergabung semula atau disatukan semula di Hospital Ipoh sehari kemudiannya sebagai sebuah keluarga balik. Walaupun kami duduk jarak-jarak lah di dalam ward. Tapi di dalam satu ward yang sama kan, kalau saya difahamkan? Puan Mazrimi, bagaimana pengalaman? Berapa hari berada di sana, dan sebab ni satu kes yang unik ni, sebab satu keluarga berada dalam satu ward yang bersama-sama. Apa pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan ketika berada di dalam ward tersebut? Pengalaman dia, saya ditempatkan di Hospital Ipoh pada mulanya selama 6 hari. Dalam hospital tu macam-macam lah. Anak-anak menceriakan ibu bapa dalam ward tu, saya pun tak nak bagi dia risau sangat. Saya tak nak dia orang kemurungan, sedih dengan virus yang dia orang dapat. So mami cakap kalau anak-anak semua nak dia orang dengan nak menghappykan kita orang, dia orang buat TikTok kan. So saya rasa tengok anak happy macam tu, okey fine lah. Dia orang boleh lawan, nanti bagi dia orang boleh melawan virus yang ada. So kita orang tengok pun happy lah. So tak risau sangat. Betul. Dan sebenarnya daripada video tersebut lah yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Siapa punya idea ni? Boleh angkat tangan sikit tak? Kak Long punya idea. Kak Long. Mana Kak Long ni? Kak Long yang bertanggungjawab dalam segala isu ni. Kak Long, kalau boleh bercakap sikit Kak Long ya. Macam mana timbul idea nak buat satu keluarga ni Kak Long? Dan macam mana nak paksa ayah tu terutamanya untuk bersama-sama buat video ni? Macam mana Kak Long nak paksa ayah terlibat dalam TikTok tu? Saya cuma ajak je sebab dengan video tu TikTok tu, saya rasa itu macam boleh simpan sebagai kenangan kita orang untuk masa depan kita orang tengok.
Baba pun okey je kalau nak tak ada buat apa-apa pun kan berdiri je kat belakang tu. At least ada dalam frame tu okey lah. Ya. Baik, itu satu inisiatif dan juga usaha dalam memberi satu perkembangan positif kepada seluruh rakyat Malaysia lah. Sebab selama ni kita berasa agak risau apabila seseorang itu positif dengan kes COVID-19. Tetapi apabila ada video sebegitu, kita nak puji jugalah kerana satu keluarga ini memberi satu mesej yang sangat positif. Mungkin Encik Samsu boleh mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab sekarang ada satu stigma berkenaan dengan mereka yang dijangkiti dan terus sahaja ditakuti untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi mungkin boleh mengambil peluang ini untuk membetulkan stigma kepada masyarakat itu, Encik Samsu. Ya, saya ada dua mesej yang berbeza. Kita tengok pada dua sisi yang berbeza lah untuk mesej saya pada semua lapisan masyarakat. Satu, mesej yang agak berat. So, kita masih harus mengambil berat dan mengambil serius masalah COVID ni. Kalau tengok contoh yang berlaku pada saya, memang mudah kes COVID ini menjangkiti, terutama ahli keluarga. Dan dia punya konsekuensi dia punya akibat dia agak susah. Kita akan terpecah keluarga kalau kita dijangkiti. Itu mesej serius. Maksudnya itulah yang merisaukan saya pada peringkat awal. Kalau apa jadi saya terpecah. Kalau kita tahu COVID ni harus dikuarantin dan orang tidak boleh jumpa kita. So sebagai institusi keluarga, kalau kita terpisah, bayangkan macam mana akan berlaku. Itu mesej serius yang saya nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Ambil berat kes COVID ini dan ia mudah menjangkiti kalau kita tidak mengikuti peraturan dan arahan ataupun nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Mesti ringan dia pula. Mula-mula saya bila buat anak saya buat benda yang sosial media ni, mula-mula saya agak takut pasal kita kadang-kadang kita kena jaga sensitiviti orang di luar sana. Ada yang tidak bernasib baik dan ada juga kadang-kadang orang yang risau kan, yang pasal kita bila kadang-kadang benda baru, saya pun awal-awal agak risau. Jadi bila kita risau ni, kadang-kadang kita terlebih risau dan kita tidak ada kekuatan dan lemah semangat pada waris-waris dan juga pesakit. Dengan adanya sudut sisi yang berbeza yang saya buat untuk menunjukkan satu positif impact itu, saya ingat sedikit sebanyak dia dapat membantu mengurangkan kerisauan orang di luar sana dan juga memberi kekuatan sikit dan semangat untuk orang di luar sana agar melihat COVID ni bukanlah suatu benda yang akan berakhir dengan benda yang tidak diingini. So masih ada harapan, ada cahaya untuk waris-waris dan juga ahli keluarga dan juga pesakit itu. Dan kita mampu sembuh dengan kita melawan penyakit itu, mengikut rawatan yang diberikan dan juga cuba kita tingkatkan kita punya sistem pertahanan diri kita. Ya. Betul, saya sokong 200% lah kepada kedua-dua mesej yang diberikan oleh Encik Samsu sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Samsu Ambiar Ismail dan Puan Mazrimi Muhammad Zaki. Ibu dan bapa kepada 5 orang anak. Boleh kita lambai semuanya, 5-5 sebut belakang. Terima kasih, Ms. Ai. Kak Long, Kak Angah, Kak Lang, Kak Cik. Betul saya agak-agak lebih kurang gitu lah. yang tidur tu pun tak apa, teruskan tidur. Satu Malaysia boleh tengok adik kecil. Nak lukis mata kat depan tadi dia dah bagi. Okey, tak apa, dia yang paling comel sekali dalam buat video TikTok tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Kami doakan semoga urusan dipermudahkan. Selamat berkuarantin pula lah sekarang ni ya. Itu dia satu keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga yang sembuh daripada COVID-19 yang telah pun tular berita mengenai mereka. Saya percaya apa mesej yang ingin sampai itu sangat tepat, bahawa ianya suatu benda yang serius tetapi masih ada harapan ketika kita dijangkiti wabak pandemik COVID-19 itu.